Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ini kita nak mewar-warkan kepada anda berkenaan Festival Ekosistem Seni Malaysia. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan festival ini, kita bersama dengan Tuan Amiruddin Ahmad, Ketua Pengarah Balai Seni Negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjutlah berkenaan festival yang julung kali diadakan ini, mungkin untuk permulaan, untuk kita memberikan pencerahan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, masyarakat di luar sana, apakah antara cabang-cabang utama khususnya di dalam ekosistem seni di negara kita ni Tuan? Baik, terima kasih Cik Munawar. Balai Seni Negara adalah sebuah institusi yang berperanan untuk melihat perkembangan dan pembangunan seni visual di Malaysia, termasuklah berpameran, memelihara dan sebagainya. Ada satu lagi perkara yang penting untuk kita kongsikan dengan orang ramai ialah bidang-bidang yang berkait dan saling membantu dalam rantaian ekosistem seni visual itu sendiri. Jadi kita mungkin yang berminat untuk belajar melukis, kita akan fikirkan tentang di mana untuk kita belajar atau apa kaedah cara kita membuat apresiasi terhadap seni, sehinggalah bagaimana karya seni kita itu dipasarkan. Jadi di dalam ekosistem seni visual ini, kita mulai dengan beberapa kumpulan bidang yang kita telah kenal pasti, iaitu yang paling utama adalah di kumpulan kita panggil kumpulan yang mapan lah, kumpulan mainstream. Mainstream ini diusahakan oleh para pelukis dan galeri-galeri swasta, sama ada galeri awam, galeri swasta atau galeri korporat. Kemudian di bawahnya itu ada pihak yang mengusahakan untuk ia didagangkan. Di situ kita akan tunjukkan adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan rumah lelongan, galeri swasta tadi, ejen-ejen seni, para penggiat seni yang lain seperti bahagian penerbitan untuk menerbitkan katalog. Kemudian juga bidang yang satu lagi iaitu bidang seni visual yang jarang kita melihat di dalam arena arus perdana, iaitu kumpulan penggiat seni yang bergiat di bandar-bandar ataupun di pedalaman. Kita melihat contoh-contoh di dinding-dinding bangunan, dinding-dinding bangunan, iaitu kumpulan-kumpulan yang menghasilkan seni grafiti, ataupun seni mural. Kan? Ada juga kumpulan yang menghasilkan karya seni di atas objek lain, sebagai contoh di atas kenderaan, motor, kan, di atas kereta, topi glider. Kemudian ada lagi kumpulan yang bergiat dalam seni ini, seni visual ini, yang membuat objek-objek yang lain, sebagai contoh menghasilkan diorama, menghasilkan miniatur, karya seni miniatur, dan saya rasa di dalam ekosistem itu amat luas. Betul. Saling bantu-membantu daripada pihak yang memberikan keizinan, sebagai contoh PBT, pihak kerajaan, pihak yang melaksanakan, dan pihak yang memberi kelestarian yang lain, sebagai contoh pihak yang memberi penjanaan dan sebagainya. Jadi dalam ekosistem seni ini adalah sesuatu ekosistem yang untuk melestarikan seni visual itu sendiri. Maksudnya seni visual yang kita nampak, kita hayati sebelum ini, rupa-rupanya ada satu ekosistem yang saling berkait dan membantu. Itu pencerahan berkenaan ekosistem seni Malaysia, satu bidang yang sangat luas dan saling berkait rapat untuk kita bersama-sama melestarikan seni visual ini, untuk kita terjemahkan supaya dapat dipamerkan, dihayati oleh masyarakat di luar sana. Jadi fokus kita pada hari ini adalah berkenaan Festival Ekosistem Seni Malaysia. Jadi Tuan, festival ini saya difahamkan julung kali diadakan. Jadi mungkin penerangan daripada Tuan sendiri berkenaan program yang akan dilaksanakan ini. Terima kasih. Pameran ini memang pertama kali untuk Balai Seni Negara. Dan pameran yang bersifat ekosistem itu sendiri. Pameran kita tahu, mungkin kita dah biasa hadir di dalam muzium seni, di dalam galeri, ataupun di dalam ruang-ruang yang lain. Tetapi kali ini, pameran yang mengumpulkan keseluruhan ekosistem itu adalah pertama kali di Malaysia. Dan bermula hari ini di World Trade, di Pusat Dagangan Putra, Pusat Dagangan Kuala Lumpur. Dan di tingkat 4, pukul 11 hingga 8 malam selama 3 hari. 3 hingga 5 hari bulan. Dan kita menjemput dan mempamerkan ada 80 booth di situ. Wow, dan banyak. Kita
jemput para penggiat seni kita ini secara percuma. Sebab ini adalah salah satu daripada usaha pihak kerajaan, Balai Seni Negara di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk membantu para penggiat seni selepas kita panggil sebagai pasca PKP ini kan. Jadi sebenarnya dirancangkan tahun lepas, tapi disebabkan oleh PKP kita tunda pada kali ini, dan kita tujuannya adalah untuk membantu para penggiat seni kita dengan memberi ruang kepada mereka untuk bersama-sama dan bersama-sama pula dengan masyarakat yang umum untuk melihat hasil karya usaha mereka di dalam bidang ekosistem seni visual ni. Seperti Tuan nyatakan program yang julung kali diadakan ini dilangsungkan selama 3 hari. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan penerangan berkenaan apa antara pengisian-pengisian utama yang menjadi tarikan utama untuk pengunjung hadir kepada festival ini. Ya, pada festival itu nanti selama 3 hari kita telah pun jadualkan. Mungkin sebelum ini kita hanya melihat lukisan, karya seni, arca lukisan, semua ada dalam bentuk 3D, 2 dimensi dan sebagainya. Tapi mungkin kita tetap tertanya-tanya siapa yang menghasilkan karya tersebut. Kan, inilah peluang kita untuk melihat pelukis sendiri yang akan ada di situ untuk bertanya dan berinteraksi tentang apa cabarannya sepanjang kerjaya beliau. Kemudian kita akan berjumpa dengan booth-booth lain. Sebagai contoh, kita mungkin berminat untuk sebuah lukisan untuk keluarga kita. Seperti contoh lukisan portret keluarga. Di mana nak cari? So di sini kami sediakan booth-booth yang mana pelukis ataupun galeri yang menyediakan perkhidmatan. Sebelum ini kita mungkin nak cari dekat mana nak cari kan? So ada di situ. Kalau kita nak bingkaikan dengan yang paling unik, yang paling cantik, ada juga bidang ekosistem yang menyokong tadi. Dan semasa program itu berlangsung, antara benda yang paling menarik di sini adalah berkaitan dengan kita menjemput pelukis-pelukis muda, penggiat seni muda yang akan berceritakan tentang satu ruang baru. Selepas ruang fizikal adalah ruang digital, yang mana kesenian ini, seni visual ini berkembang dan sekarang memasuki era digital di dalam pasaran NFT. So ada kumpulan pelukis-pelukis muda yang terlibat dalam NFT akan bersama di dalam itu untuk berkongsi apakah cara dan kaedah untuk berdagang di dalam NFT. Kemudian ada juga ekosistem lain yang akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Contoh tadi kita ada jemput kumpulan pelukis yang terlibat dengan melukis di atas dinding, grafiti, kemudian pelukis mural, kemudian pelukis yang melibatkan atas lukisan di atas kenderaan, dan juga Institut Pengajian Tinggi yang mempunyai fakulti seni. Kita ada di Malaysia lebih pada 10, tapi di sana nanti kita akan dapat melihat apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka usahakan bersama fakulti masing-masing. Jadi kita ada bahagian pendidikan, kita ada bahagian keusahawanan, kita ada bahagian pelukis, kita ada galeri, kita ada street, dan kita satu lagi kita ada yang melebihi ruang fizikal, iaitu ruang digital nanti di situ. Wow, sangat menarik perkongsian khususnya berkenaan pengisian utama sepanjang 3 hari ini. Jadi Tuan, so pasti penonton di luar sana juga tertarik untuk hadir ke festival ini. Bagaimana dari sudut pematuhan SOP, bagaimana dari sudut penjarakan fizikal dan juga SOP yang perlu dipatuhi untuk pengunjung datang nanti? Ruang yang disediakan itu amat luas dan boleh menempatkan lebih kurang 900 orang pada satu waktu. Dan apabila jumlah pengunjung telah pun melebihi angka yang ditetapkan, kita akan pihak yang berkenaan akan memastikan ada membuat barisan lah, tunggu queue masing-masing untuk masuk. Dan di tempat itu juga sebagai untuk mematuhi SOP telah kita tetapkan, kita memastikan semua orang mengikuti flow yang telah disediakan, maksudnya laluan yang telah disediakan supaya tidak terlalu padat. Dan di luar pintu masuk tersebut kita sediakan satu booth untuk sebab ini adalah salah satu keperluan dari pihak keselamatan untuk memastikan semuanya adalah bebas daripada wabak. Jadi kita sediakan satu booth untuk membuat ujian RTK,
menggunakan air liur kan. Itu adalah SOP yang amat kita pentinglah buat masa ini. Jadi ada disediakan di situ ataupun kita adakan ujian kita di rumah dan bawa ke sana dan kita boleh masuk. Dan saya rasa kaki tangan kita semua dah bersedia. Segala laluan kita tetapkan, facilities pun ada di situ. InsyaAllah kita rasa kita dapat menepati kehendak SOP dan juga permintaan untuk sama-sama menghayati pameran yang disediakan. Bersama-sama kita menghayati pameran, dalam masa yang sama juga kita mematuhi SOP untuk memastikan risiko penularan itu dapat kita elakkanlah, khususnya berkenaan penganjuran festival yang julung kali diadakan ini. Tuan, untuk ruang ini mungkin Tuan boleh war-warkan sekali lagi kepada masyarakat di luar sana untuk mereka hadir berkunjung ke Festival Ekosistem Seni Malaysia ini dan rebut peluang untuk menghayati seni visual yang luar biasa daripada penggiat-penggiat seni kita, Tuan. Betul. Saya rasa ini adalah satu pentas yang sangat baik di tempat yang disediakan itu untuk kita sama-sama melihat dan menghayati. Bukan itu saja, tapi mungkin kita selama ini tertanya di mana kita dapatkan perkhidmatan tertentu dalam seni visual. Jadi saya jemput semua keluarga Malaysia datang ke Malaysia Art Ecosystem Festival untuk sendiri mungkin untuk menempah potret, untuk menempah videografer, untuk membuat bingkai, untuk melihat seni lukisan-lukisan yang menarik, untuk melihat sendiri pergerakan golongan muda yang terlibat di dalam NFT, melihat lukisan-lukisan yang dihasilkan di luar bangunan seperti di dalam di kumpulan pelukis grafiti, kumpulan pelukis mural, bagaimana art entrepreneur pula, bagaimana di kalangan pelukis-pelukis muda, penggiat-penggiat seni muda yang menggunakan kreativiti mereka untuk menjadi usahawan yang berjaya di dalam kita panggil ekonomi kreatif. Jadi luas, sangat luas ekosistem seni visual ini, dan malah kita juga boleh datang untuk menyertai untuk merancang penyertaan kita bersama keluarga kita di masa hadapan. Okey Tuan, secara ringkas Tuan mungkin boleh kongsikan bagaimana untuk penonton mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan festival yang dilaksanakan. Media sosial mungkin boleh kongsikan Tuan? Ya, kita ada di dalam semua media sosial kita, iaitu Balai Seni Negara dan juga Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Di dalam kita punya Instagram, Facebook dan juga YouTube. Okey, penonton jangan lupa untuk bersama-sama kita memeriahkan Festival Ekosistem Seni Malaysia. Hujung minggu ini tak tahu nak pergi mana, nak bawa keluarga ke mana. Inilah ruang yang terbaik untuk kita membawa keluarga, untuk kita menghayati seni visual daripada penggiat-penggiat seni kita, khususnya dalam Festival Ekosistem Seni Malaysia ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Amiruddin Ahmad, Ketua Pengarah Balai Seni Negara, untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik penonton, sekarang ini kita nak bawa anda semua untuk cerita pagi Kelantan, iaitu berkenaan persiapan dan pemantauan berterusan KPDN HEP khususnya dalam musim tengkujuh ini. Rakan kita Majidah Haji Ismail sudah pun bersedia untuk perkongsian cerita pagi. Silakan.